السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada malam yang mulia ini kita masih lagi diberikan kehidupan, kesihatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat sama-sama pada malam ini kita menunaikan ibadah salat, dan seterusnya kita diberikan lagi kembali peluang untuk dapat kita menyambung pengajian kuliah kitab Riyadhus Shalihin pada malam ini. Dan insya-Allah kita akan menyambung kepada tajuk yang seterusnya, iaitu sunnah memakai gamis. Wa an ummi Salamah radhiyallahu anha qalat: kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Daripada Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu anha, ia mengkhabarkan bahawasanya adapun pakaian yang paling dicintai dan disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan qamis, yakni kemeja yang berlengan panjang. Ummu Salamah radhiyallahu anha atau nama sebenarnya adalah Hindun. Ummu Salamah tu gelaran dia. Nama sebenarnya Hindun bin Abi Umayyah Al-Makhzumi. Beliau adalah keturunan Quraisy daripada suku Bani Makhzum, yang merupakan sama dengan suku daripada Abu Jahal. Dan beliau merupakan salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk di antara pasangan suami isteri yang terawal memeluk Islam. Antara yang terawal memeluk Islam, yang dibawakan dakwah itu oleh suaminya Abu Salamah, Abu Salamah bin Abdul Asad. Ini suami dia dulu. Dan mereka ini pernah melakukan hijrah 2 kali. Kali yang pertama, hijrah mereka menuju ke Habsyah. Sebab itu mereka ni digelar sebagai Darul Hijratain, Sahibul Hijratain, sahabat yang mendapat pahala 2 kali hijrah. Satu, hijrahnya menuju ke Habsyah. Yang kedua, hijrahnya menuju ke Madinah Al-Munawwarah, ke Madinah Al-Munawwarah. Cuma dalam peristiwa hijrahnya nak pergi ke Madinah, keluarga Ummu Salamah ni telah menyekat dia daripada dia dapat berhijrah dengan suami dia. Masa pergi ke Habsyah tak kena sebab keluarga dia tak tahu. Tapi masa nak pergi ke Madinah,
mak ayah dia datang sekat dia, dan akhirnya suami dia telah pergi berhijrah bersendirian ke Madinah tanpa isterinya di sampingnya. Kemudian anak dia pun tak diberikan untuk dibawa oleh suaminya pergi ke Madinah. Anak dia ni siapa jaga? Keluarga suami dia ambil. Yang dia pula ditahan oleh keluarganya sendiri. Kena pisah. Dah lah kena pisah dengan suami, kena pisah dengan anak. Anak dia kecil lagi ketika itu, Umar nama dia, Umar bin Abi Salamah. Akhirnya dia buat apa tuan-tuan? Dia keluar dengan sembunyi-sembunyi. Dia pergi masuk rumah keluarga suami dia, dia ambil anak dia, dia hijrah seorang-seorang. Tuan-tuan bayangkan, seorang wanita yang sanggup tinggalkan keluarga dia, kemudian ambil anak dia dan pergi menuju ke Madinah seorang diri bersama anak yang masih kecil, yang perjalanannya di antara Mekah menuju ke Madinah pada ketika itu adalah 400 lebih kilometer. Bayangkan tu, jalan dengan anak. Dalam perjalanan dia nak pergi sana, dia jumpalah seorang sahabat Nabi yang bernama Uthman bin Talhah. Jadi sahabat Nabi inilah tengok dia dengan anak kecil, kesejukan, makanan tak ada, apa tak ada. Sahabat inilah yang pergi ambil dia, letakkan dia dalam tunggangan, lalu bawakan dia pergi sampailah ia menuju ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Ya, dan lepas suami dia meninggal dunia kerana mendapat cedera dalam peristiwa peperangan Uhud. Suami dia pergi perang Badar, suami dia pergi perang Uhud, dan suami dia cedera dalam perang Uhud. Hasil asbab kecederaan itu, suami dia meninggal dunia. Dia punya sayang dekat suami dia, dia kata, aku nak ambil janji, setelah kematianmu aku takkan mengahwini dengan mana-mana lelaki lagi selepas ketiadaan. Dia cakap kat suami dia. Suami dia kata, janganlah macam tu. Suami baik. Kalau kita dengar isteri cakap macam tu, kita kata eloklah, kan? Janganlah kahwin lain, nanti abang tak jumpa kamu dah. Tapi Abu Salamah ni, dia kata kat isteri dia, kalau aku meninggal dunia, kamu kahwinilah dengan orang yang lebih baik daripada aku. Dia kata, tak ada bang, abang paling baik. Maka Abu Salamah angkat tangan, dia doa, ya Allah, jika aku mati meninggal dunia sebelum daripadanya, gantikanlah bagi isteriku suami yang lebih baik daripada aku. Ummu Salamah tak nak amin, dia tak angkat tangan pun, suami dia je doa. Akhirnya bila suami dia meninggal dunia, Nabi SAW datang ziarah, Nabi doakan pada suaminya, dan Nabi salatkan ke atas jenazah dia. Habis saja iddah dia, Abu Bakar masuk Mina. Lepas tu Umar, lepas tu Uthman, dan kemudian ada lagi seorang sahabat saya terlupa. Last kali Nabi SAW masuk Mina. Kenapa yang empat-empat sebelum tu tak diterima? Sebab Ummu Salamah ni dia cerewet sikit. Dia kata kalau nak kahwin dengan saya, ada 4 syarat. Bagi syarat. Tak boleh buat 4 syarat ni, terus kahwin. Dia seorang yang tegas lah. Pertama dia kata, saya seorang yang sangat cemburu. Kalau boleh layan cemburu saya, kahwin. Kalau tak, terus saya tak nak kahwin. Abu Bakar dengar, 2-3 kali fikir. Nombor 2 dia kata, aku seorang yang memiliki ayal, keluarga yang ramai. Masa suami dia meninggal, dia ada berapa orang anak? 4 orang anak. Aku memiliki anak yang ramai. Kalau nak kahwin dengan aku, kena terima anak-anak aku, kena nafkah anak-anak aku. Itu syarat kedua dia. Syarat ketiga dia,
dia mengatakan sesungguhnya dia ini adalah merupakan dekat Madinah, dia seorang diri, dia tak ada keluarga dia semua duduk di Mekah, tak beriman, tak beriman. Jadi dia minta supaya siapa yang ingin mengahwini dengannya maka hendaklah menjadi wali kepada dia dan juga anaknya. Wali ni maknanya penjaga yang baiklah kepada dirinya dan kepada anak-anak dia, bukan sekadar beri nafkah tapi mestilah memeliharanya dengan baik dan menghubungkan dirinya dengan keluarganya. Maknanya bawalah dia jumpa keluarganya kalau keluarga dia dapat menerima. Kemudian ada syarat dia yang keempat, dia mengatakan mestilah berlaku adil dengan dia. Di sebahagian sahabat tak berani, akhirnya Nabi SAW yang terima, dan ketika itu berkahwinlah baginda dengannya. Baik. Maka kata Ummu Salamah di sini, pakaian yang paling disukai oleh Nabi SAW itu adalah al-qamis. Ini adalah baju yang selalu digemari dipakai oleh Nabi SAW. Kerana baju Nabi ni ada banyak. Ada yang jubah, labuh, kain ke bawah. Tapi dalam banyak-banyak yang paling Nabi suka pakai adalah qamis, iaitu baju macam kemeja yang labuh, bawah daripada paras pinggang, kemudian dia ada sarung tangan, dia ada baju yang lengannya sampai ke pergelangan tangan. Itu adalah pakaian yang paling gemar dipakai oleh baginda Nabi SAW. Berdasarkan hadis ni menunjukkan pada kita, kata para ulama, harus seseorang itu untuk memilih pakaian yang disukainya. Bukannya maksud hadis ni kita semua kena pakai qamis je, baju lain tak boleh pakai. Tak. Maksudnya bila Nabi memilih dalam banyak-banyak pakaian, ada pakaian yang paling Nabi suka, maka tidak salah bagi kita berdasarkan hadis ini, kata para ulama, kalau kita ada banyak pakaian, tidak salah kita memilih pakaian yang paling gemar untuk kita memakainya dan selalu kita mengenakannya, sama ada untuk tujuan ibadah atau selainnya. Kerana sifat Nabi SAW, kalau baginda ada pakaian, pertama baginda akan memberi nama pada pakaian itu. Ini nama apa, ini nama apa. Nabi akan bagi nama pada pakaiannya. Sebab zaman dulu pakaian tak ada jenama, jadi Nabi bagi nama pada pakaian itu. Nombor dua, baginda akan memilih manakah pakaian yang paling disukai oleh baginda SAW. Nak menunjukkan Islam meraihkan cita rasa manusia untuk dia memilih mana pakaian yang lebih sesuai dengannya, mengikut adatnya dan mengikut cita rasanya, asalkan pakaian itu menepati kepada hukum syarak dan lunas syariatnya. Baik. Tetapi kalau satu orang dia beli baju qamis, bila kita kata kat dia, sebab apa kamu suka pakai qamis? Sebab dia kata Nabi suka pakai baju ini, jadi aku pun ingin pakai baju ini, maka dia dapat pahala. Tetapi bukanlah hadis ini memberi maksud kita hanya dituntut memakai qamis sahaja, tapi nak menunjukkan dalam Islam, dan ini menunjukkan dalil bahawasanya Nabi SAW memiliki sifat basyariyah. Apa itu sifat basyariyah? Baginda walaupun seorang Nabi dan Rasul, baginda juga memiliki sifat kemanusiaan. Antara sifat manusiawi yang ada pada diri Nabi adalah baginda memilih, ada kecenderungan, ada benda yang Nabi suka, ada yang Nabi tak suka, dan bukanlah bermaksud yang Nabi tak suka, tak gemar itu hukum dia adalah haram ataupun makruh, tapi Nabi lebih selesa dengan pakaian qamis. Kenapa lebih selesa pakaian qamis? Kenapa tak jubah? Kerana qamis ini lebih mudah untuk Nabi bersedia dalam setiap keadaan.
Kalau nak pergi perang pakai jubah, susah berlari. Pakaian jubah ni Nabi selalu pakai kalau baginda nak ibadah. Itu pun tak selalu juga. Kadang-kadang Nabi lebih gemar pakai kamis, yang mana pakaian dia sampai ke paras separuh paha. Macam orang kita panggil kurta. Pakistan bagi kurta lah. Tapi kamis ni biasanya dia kena labuh. Maka mudah untuk Nabi solat, Nabi nak pergi perang, kalau ada seruan perang, maka itu mudah untuk Nabi SAW. Sebab tugas Nabi ni banyak, tanggungjawab Nabi ni besar. Maka yang keduanya, kenapa baginda suka pakai kamis? Sebab kamis ni lebih sempurna dalam menutupi tubuh. Sebab tu Nabi lebih gemar memakai pakaian kamis yang sarung lengannya sampai ke pergelangan tangan. Sampai ke pergelangan tangan. Kenapa? Kerana dia lebih melengkapkan, menutup bahagian batang tubuh Nabi SAW. Tapi bukan bererti tak boleh pakai t-shirt. Jangan salah faham. Boleh pakai. Kerana nak menunjukkan ini lebih dicenderungi oleh Nabi SAW, kerana baginda tidak minat nak tunjuk body Nabi. Jadi Nabi tak suka pakai baju ketat-ketat. Baginda suka pakai baju kamis kerana dia agak longgar dan memudahkan baginda untuk beribadah dan sebagainya. Okey, kemudian kita masuk pada fasal yang berikut. Panjang lengan kamis dan kain dan hujung serban, dan haram melabuhkan kain di bawah tumit kerana sombong atau pelbagai cara yang menunjukkan kesombongan. Hadis yang pertama, An Asma binti Yazid Al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat kana kummu qamis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusuh. Hadis rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Baik, hadis ini diriwayatkan daripada salah seorang sahabiyah, yakni sahabat wanita daripada Ansar, iaitu Asma binti Yazid Al-Ansariyah. Dia adalah merupakan sahabat wanita yang merupakan anak saudara perempuan kepada Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal tu sahabat Nabi. Muaz bin Jabal dia ada abang, anak abang dia. Anak abang dia, kena anak saudara dia lah. Asma binti Yazid ni adalah merupakan anak saudara dia. Dan dia adalah wanita remaja yang masuk Islam pertama ketika Nabi SAW sampai ke bumi Madinah. Sampai ke bumi Madinah. Dan beliau ni seorang yang sangat cergas dan tak malu untuk bertanya tentang hukum hakam syarak kepada Nabi SAW. Dalam riwayat dia pernah datang jumpa Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, berlaku adillah dengan kaum wanita." Dia tegur Nabi. Nabi kata, "Berlaku adil macam mana?" Dia kata, "Kamu mengadakan kuliah dengan orang muslimin, tapi kamu tak buat kuliah dengan kami." Maknanya Nabi selalu mengajar orang-orang muslimin. Dia kata, "Kami pun nak kelas juga," dia kata. Dan beliau sampailah Nabi pun mengajar mereka jugalah, muslimat-muslimat di kalangan sahabat isteri Nabi ni. Dan mereka selalu datang bertemu dengan Nabi SAW dan bertanya tentang hukum hakam yang berkaitan dengan wanita, haid, mandi hadas dan sebagainya, sehingga Nabi puji. Tuan-tuan dengar apa kata Nabi, ada disebut dalam kitab Syama'il. Nabi kata, ketika aku duduk di Mekah, ni nak cerita beza orang Mekah dengan orang Madinah. Ketika aku duduk di Mekah, wanita-wanita Mekah sangat takut dan sangat hormat kepada suaminya. Dia dengar cakap je lah, "Ya bang, okey bang, ya bang, okey bang."
Tapi bila aku sampai ke Madinah, aku melihat wanitanya adalah merupakan sangat lebih, orang kata apa, lebih cergas daripada suami dia, bahkan lebih berani. Maka sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar, kerana dia tidak merasa malu dalam hal agama. Seolah-olah Nabi terkejut lah. Adat berbeza. Datang Madinah, tengok perempuan dia, bang, tolong dia ambil barang bang. Okey. Suami pula yang okey. Maksudnya isteri dia cergas lah. Bukanlah nak kata queen control, tapi nak katakan isteri wanita-wanita Ansar sifat dia begitu. Ya, sifat dia begitu. Ya. Baik. Kemudiannya kata Asma binti Yazid, dia ceritakan tentang panjang pergelangan baju tangan Nabi SAW, qamis yang Nabi pakai sampai ke paras rusuk. Rusuk ni pergelangan tangan kita. Jadi ulama bincang, apakah ini adalah bahagian batas yang paling terbaik untuk seorang lelaki mengenakan atau memanjangkan lengan bajunya? Dalam hal ini ulama berbeza dalam perbincangan. Ada yang kata yang terbaik, afdalnya, lengan baju jangan melepasi bahagian pergelangan tangan. Kalau tarik kita pakai baju Melayu ke, kita pakai baju apa ke, jubah ke, dia lebih pada pergelangan tangan sampai tangan pun tak nampak, makruh. Kenapa makruh? Padahal tak ada larangan daripada Nabi SAW. Kerana mereka mengatakan makruh itu disebabkan kerana pakaian masyarakat orang-orang jahiliyah, mereka suka melebihkan bahagian lengan bajunya melepasi pada bahagian pergelangan tangannya. Kerana dululah, adat dulu, orang dulu kalau pakai lebih pada pergelangan tangan ni nak menampakkan megah. Zaman kita kalau dia pakai labuh lengan tak rasa apa pun. Tapi adat dulu kalau dia nak tunjuk baju dia tu baju mahal, baju dia tu baju goh, dia kena lebihkan lengan dia ni melepasi pergelangan tangannya. Dia pakai sampai sini ke, nampak jari sikit ke. Kalau zaman dulu tu dia dikatakan sebagai pakaian kemegahan, adat dia. Ada ulama kata kalau dia melepasi pergelangan tangan, makruh tu bukan sebab apa, disebabkan kerana akan memperbanyakkan gangguan pergerakannya dalam salat. Sebab bila kita pakai labu sampai sini, bila kita sembahyang, dia turun. Selagi kita letak tangan, dia turun kat ni, kita akan tarik. Sebab tu ada hadis Nabi kata wala yakufu sya'rahu wala thawbahu. Kalau sembahyang jangan duk main-main rambut, jangan duk tarik-tarik baju. Sebab itu antara benda yang saya tengok orang tak buat, lepas dia ambil wuduk kan, masa ambil wuduk dia singsing tangan dia, lengan baju dia, tangan pula dia singsing lengan baju tangan dia. Sebelum nak sembahyang, perbetul dulu. Betul, tarik bagi turun bawah, kaki tadi lipat kan, bawa turun, baru sembahyang. Allahu Akbar. Itu afdal. Siapa yang sembahyang dalam keadaan dia masih menyingsingkan lengan baju dia, sebagai ulama kata makruh. Sebab dia boleh membawa dia nanti tengah sembahyang, dia akan perbetulkan dan bermain-main dengan baju dia itu. Kecuali dia tak main lah, Allah duduk gitu, dia tak kacau baju dia, tak main betul-betul lah. Sebab nak mengurangkan banyaknya pergerakan solat. Ya, itu antara hikmah dia lah. Kenapa baginda suka pakai sampai kepada paras tersebut.
Ya. Baik. Wallahu taala a'lam. Okay, kita tengok hadis yang kedua. Tapi kalau dipakai kurang daripada pergelangan tangan, tak ada masalah lah. Ya. Paling kurang atas daripada dia punya apa ni, siku. Itu memudahkan dia nak ambil wuduk, tak ada masalah lah. Tapi janganlah dia pakai macam singlet tu sampai nampak bulu ketiak, nampak lengan kan, itu tak apa-apa sesuai lah. Ya. Okay, kita tengok hadis yang kedua. Kerana itu menunjukkan pada kita, Nabi bila berpakaian, Nabi bukan sekadar berpakaian menutup aurat, tapi Nabi nak ajar kita satu benda, kita kena bezakan cara berpakaian kita dengan cara berpakaian agama lain atau cara berpakaian orang lain, supaya nak menunjukkan Islam dia ada identiti dia sendiri. Ya, melainkan kalau pakaian tu pakaian umum. Pakaian umum tu macam mana? Semua pakai, orang Islam pun pakai, hak bukan Islam pun pakai. Tapi sekurang-kurangnya kita kena ada satu pakaian identiti kita. Lagi satu, ulama kata makruh lebih pada ni sebab takut kekotoran. Yalah, bila kita, tangan kita ni kan selalu nak memegang sesuatu, jadi bila kita pakai lebih, maka dia akan mengotori, maka tidak sesuai untuk dibawa solat dalam keadaan kotor. Kerana Islam bukan sekadar menyuruh kita bersuci daripada najis, tapi kebersihan itu juga melambangkan kesempurnaan iman. Okay, kita tengok hadis kedua. Wa an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yawmal qiyamah. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, anna izari yastarkhi illa an ata'ahadahu. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Rawahu Al-Bukhari. Baik, hadis daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah ibn Umar, anak Sayyidina Umar, ya. Abdullah bin Umar ni seorang sahabat kecil, ya. Sahabat kecil yang sangat dikatakan dia antara sahabat yang paling banyak mengikut semua pergerakan Nabi SAW. Sampai pergerakan yang tak ada kena mengena pun dalam syariat pun diikut, kerana sayangnya dia dengan Nabi SAW. Pernah satu ketika Nafi' ni dia punya anak murid dia, tabi'in, ikut dia musafir, dia berhenti dekat musafir tu, dia buang air. Dia tunggu sampai dia boleh buang air. Anak murid dia kata, kalau tak mau buang air lagi, tak payahlah berhenti buang air. Nanti dah terasa nak buang air, buanglah air. Dia kata, tak, sebab aku pernah musafir dengan Nabi SAW. Aku tengok Nabi berhenti kat sini, Nabi buang air kat sini, aku pun nak buang air kat sini. Sampai tahu tu. Pernah juga ada musafir, tengah-tengah jalan dia tunduk kepala dia. Maka orang bertanya kepada dia, apa yang kau nampak? Adakah sesuatu hendak menimpa kamu? Kami tak melihat apa-apa. Oh, dulu masa aku musafir dengan Nabi SAW, di sini adanya satu pokok ranting dahan. Bila sampai di situ, baginda menundukkan kepalanya kerana takut kena. Tapi pokok tu tak ada lah. Cuba tuan-tuan ingat, tapi dia boleh ingat kat mana pokok tu. Yang dah tak ada tu dia boleh ingat lokasi asalnya, sampai dia pun tunduk. Bila orang tanya kenapa sampai tahap macam tu, dia kata bukan soal itu disyariatkan untuk kita buat, tapi itu pengalamanku dan kita panggil apa, nostalgiaku dengan Nabi SAW. Aku tak nak benda tu lupa.
Kerana itu kenangan aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai tahap macam tu, tuan-tuan dia sayang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sayang kat mak ayah kita pun tak ada lah sampai kita pakai baju yang dipakai oleh ayah kita. Kat mana ayah kita berhenti buang air, kat situ kita berhenti. Lepas dia meninggal, tak buat. Kita tak buat sampai tahap macam tu. Tapi para sahabat Nabi ini, kecintaan mereka mengatasi akan segalanya. Baik, kemudian tuan-tuan rahmati Allah, kita tengok dalam hadis ini, maksudnya baginda bersabda, barang sesiapa yang melabuhkan kainnya, ini peringatan ya, barang sesiapa yang melabuhkan kainnya di bawah mata kakinya, yang ni di bawah mata kaki ni apa? Bawah buku lali, bawah buku lali, dengan tujuan khuyala, untuk sombong atau bermegah-megah, Allah tidak akan, hukuman dia pada Allah takkan memandangnya pada hari kiamat. Maknanya kalau dia bangkit pada mahsyar, Allah tak tengok dia. Maka Sayyidina Abu Bakar bila dengar hadis itu, dia jadi takut. Sayyidina Abu Bakar jadi takut. Maka Sayyidina Abu Bakar pun berkata, ya Rasulullah, kain saya ni selalu turun ke bawah. Abu Bakar kata, saya ikat ke atas, kain tu atas daripada buku lali, tapi bila saya jalan-jalan, pum dia jatuh. Saya tarik balik jalan-jalan, pum dia jatuh. Tu maksud dia. Ya. Mana tadi? Kecuali jika saya jaga benar-benar. Maknanya kecuali kata Sayyidina Abu Bakar, kecuali kalau saya jalan tu sambil pegang kain tu, barulah dia tidak jatuh. Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar ini? Maka baginda mengatakan, engkau wahai Abu Bakar tidak berbuat itu. Apa maknanya? Tak melabuhkan kain kamu itu kerana tujuan sombong. Bukanlah kamu ni labuhkan kain tu kerana nak sombong, tapi dah kamu ni kurus. Sebab Abu Bakar dia pernah beli satu kain, tapi badan dia dah kurus. Bila dia pakai, kain dia jatuh. Bila dia pakai naik atas, kain dia jatuh. Gitu. Baik, tuan-tuan rahmati oleh Allah, berdasarkan pada hadis ini, para ulama telah berbeza pendapat. Hadis satu, pandangan banyak. Pandangan pertama mengatakan, sesiapa, hadis ni ulama bincang, untuk lelaki ke untuk perempuan? Untuk lelaki, bukan untuk perempuan. Bahawa orang perempuan dia boleh pakai labuh sebab kaki dia aurat. Kaki dia aurat. Sebab itu Ummu Salamah pernah pakai kain jubah, kain. Lepas tu Nabi tengok kain dia macam nampak kaki. Nabi kata, labuhkan lagi sejengkal. Maksudnya turun lagi dengan kadar sejengkal. Padahal nampak dah kaki dia, turun sejengkal, memang kena tanah lah. Kemudian wanita yang lain pula tanya, berapa banyak kami perlu labuhkan ya Rasulullah? Nabi kata, jangan lebih setengah hasta. Jangan terlalu panjang sangat. Sejengkal atau separuh hasta. Separuh hasta macam ni lah. Maknanya orang perempuan, kalau dia pakai kain labuh, kain dia habis seret dekat lantai, kira dia mop dalam masjid ni, jalan. Sahabat pun tanya lagi, sahabat wanita tanya, ya Rasulullah, macam mana kalau kain kami ni terkena najis ke, terkena tanah ke, kotor, kami boleh bawa semayang ke? Perhatikan, Nabi kata, kalau kamu nampak dia terkena najis, kamu kena cuci. Tapi selama mana kamu tak nampak kain kamu menyentuh najis, maka kalau misalan dia tak perasan ke benda tu, dia tak tahu ada najis kat situ, dia tak nampak, kalau terkena pun, tanah yang sesudahnya yang kamu bawa kena kain tu mensucikannya. Jadi orang perempuan, selagi mana dia yakin kain dia tak kena najis, dia boleh solat walaupun kain yang labuh tu ada kotor. Kerana
agama memberi kelonggaran kepada dia. Agama memberi kelonggaran kepada wanita, kerana keutamaan menjaga aurat lebih penting daripada sedikit kekotoran yang dia perlu bawa dalam solat dia. Sebab zaman dulu stokin macam kita, kemudahan macam ni untuk wanita tak ada lah kan? Jadi sebab tu diberikan kelonggaran untuk dia labuhkan kain dia. Takkanlah masa dia nampak tanah lopak air, angkat. Oh, laki tengok ah. Jadi Nabi biarkan kelonggaran bagi dia. Tapi zaman kita sekarang ni, orang perempuan dah ada boleh pakai kat dalam, boleh pakai stokin panjang, boleh pakai seluar yang di luarnya adanya jubah. Jadi kalau dia nak jaga, lebih baiklah. Sebab tu tuan-tuan tengok orang Arab, dia pakai jubah panjang. Kita boleh tengok dia ni duk jalan rata kat Masjidil Haram kat luar tu, lepas tu main sembahyang Allahu Akbar. Tak apa, memang ulama benarkan. Jangan kita kata dia ni sembahyang tak sah. Tak, kita mengaji tak habis. Kerana tu kelonggaran yang agama bagi untuk perempuan. Sebab orang Arab perempuan ni dalam dia kena, dia malas nak pakai apa-apa. Tapi hadis ni untuk siapa? Lelaki. Kena hati-hati lelaki. Baginda sebut, ulama ada beberapa pandangan. Pandangan pertama kata, berdasarkan hadis ini, sesiapa yang di kalangan lelaki melabuhkan seluar atau kain yang dipakainya bawah buku lali kerana tujuan untuk sombong, maka dosanya dosa yang besar, bukan kecil ya, dosa besar. Dalilnya kerana Allah, Nabi sebut dengan jelas dalam hadis ni, hukuman Allah kepadanya pada hari akhirat tu berat. Apa hukuman Allah? Allah takkan pandang dia pada hari kiamat. Setengah riwayat kata Allah takkan bercakap dengan dia, dan Allah akan azabnya dengan azab yang pedih. Jadi hati-hati tu. Tapi dia labuh tu kerana sombong lah. Kita kena tanyalah balik orang yang duk pakai kain labuh, pakai seluar, kamu ni pakai sampai labuh ke bawah ni tujuan apa? Saja nak tunjuk kat kawan. Sombong atau untuk bermegah. Jadi tak boleh lah, haram lah ya. Tapi kalau dia kata tak ada, memang style baju macam ni, nak buat macam mana? Kalau dia cakap macam tu, yang afdalnya kita cakap kat dia, orang lelaki kaki dia tak aurat, maka sebaiknya dia pakai kain seluar atau kain dia atas daripada buku lali, sebab nak jaga kain dan seluarnya daripada kotoran. Sebab lelaki kaki dia tak aurat, jadi dia tak diberi kemaafan oleh syarak untuk labuh. Bahkan kalau dia tinggi lebih baik, sebab tak nak seluar kain dia terkena najis atau kotoran yang dia bawa dalam sembahyang. Orang perempuan memang diberi kelonggaran, orang lelaki tak boleh. Okay, saya akhirkan yang kedua. Pandangan ulama kedua kata, sombong ke tak sombong ke, haram dan berdosa. Ini pandangan kedua. Kenapa dia cakap macam ni? Nanti kita akan tengok ada hadis yang lain. Nabi pernah tengok satu orang, dia pakai kain dia bawah buku lali. Nabi kata bawah buku lali dibakar dalam api neraka. Angkat, Nabi cakap. Dia pun angkat. Tanpa Nabi tanya dia, hang sombong ke? Nabi tak tanya. So ada ulama pakai hadis tu secara umum mengatakan, siapa pakai kerana sombong ke tak sombong ke, asal labuh bawah buku lali, dibakar dalam api neraka kaki dia tu. Dan saya nak ingatkan satu perkara, walaupun hadis ni tak cerita pasal perempuan, tapi ulama kata, kan Nabi kata sombong kan, kalau siapa anak-anak kita pergi kenduri pakai gaun, orang perempuan pakai gaun, dia punya gaun tu belakang tu panjang tu, sampai 3 orang kena duk pegang. Kalau dia sewa gaun tu atau dia beli gaun yang panjang tu nak bermegah, ingat ni, tak semestinya majlis kahwin tak ada laknat Allah, ada. Selain daripada dia buat menari ke, dia buat apa, nyanyi ke, dia pakai pakaian megah, nak tunjuk ke orang, hampa tengoklah gaun aku ni.
Berapa ribu aku beli atau aku sewa, tengok sampai orang kena angkat. Orang tengok, ui mahal gaun dia. Tujuan dia nak megah, nak tunjuk. Maka kalau dia tak taubat atas dosa dia itu, walaupun dia perempuan, maka balik ke akhirat Allah tak bercakap, tak pandang dia, seksa dia. Sebab tu kita nak pilih gaun ke anak perempuan kita pun tanya dulu. Nak pilih gaun ni hang nak tunjuk kat siapa? Tanya tu dulu. Kalau dia kata ayah sajalah, kan nak tunjuk siapa-siapa pun, hari kahwin nak pergi cantik sikit lah. Kalau niat dia macam tu tak apa. Tapi kalau niat nak tunjuk kawan, kawan dulu panjang 1 meter, saya mau 2 meter. Yang ni berdosa. Ya, wallahu taala alam. Insya-Allah kita akan sambung pada hadis yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.